Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jadi untuk video ini kita akan kembali untuk bahan pencuci, okey, untuk tajuk kimia tingkatan 5 bab 5, iaitu kimia konsumer dan industri. Okey, di mana pada kali ini kita akan pergi kepada tindakan pencucian sabun dan kita akan pergi sedikit mengenai dengan deterjen. Okey, jadi kalau awak nampak dekat sini untuk tindakan pencucian sabun, okey, ada 3 faktor, bukan 3 faktor lah, tapi ada 3 proses, okey, yang boleh diterangkan mengenai bagaimana sabun itu membantu dalam proses pencucian. Okey, jadi pertama sekali, okey, kita akan pergi kepada the first one lah. Okey, saya akan terangkan dahulu dari segi gambar rajah, okey, bagaimana sabun itu membantu dalam proses pencucian. Jadi pertama sekali, okey, untuk proses ataupun tindakan pencucian sabun, okey, you all kena bayangkan, okey, bahawa in this case, untuk gambar rajah yang pertama, you guys kena bayangkan yang saya buat dekat sini ni adalah baju lah, ataupun dari segi bahasa lainnya adalah pakaian. Okey, tak kisah baju, seluar dan sebagainya lah. Okey, so kat sini adalah baju ataupun pakaian lah. Okey, di mana baju ini terkena grease. Okey, baju ini terkena grease, ataupun dalam arti kata lain terkena minyak dan sebagainya lah, ataupun sebarang kotoran yang ada. Okey, jadi bagaimana sabun itu membantu dalam proses pencucian adalah pertama sekali, okey, apabila kita basuh baju, okey, saya akan kaitkan dengan real life okey, bila kita basuh baju, okey, kita basuh baju mestilah yang pertama menggunakan air bersih, betul? Air bersih. Jadi air bersih tersebut akan dicampurkan dengan sabun ataupun deterjen. Okey, dan kita pun dah sedia maklum dan kita dah belajar dalam video yang pertama sebelum ini bahawa struktur sabun terbahagi kepada dua, iaitu ada anion sabun dan cation sabun. Di mana cation sabun adalah natrium plus, Na+ lah dekat sini. Okey, di mana Na+ ni dia tak akan membawa apa-apa proses, kita tidak akan membantu apa-apa proses dalam tindakan pencucian sabun. Okey, tapi yang akan membantu dalam proses pencucian sabun hanyalah anion sabun itu sahaja. Dan sebagaimana yang awak ada sedia maklum, dalam anion sabun terbahagi kepada dua bahagian. Okey, iaitu bahagian kepala dan bahagian ekor. Di mana bahagian kepala adalah hydrophilic, dia dia suka kepada air. Manakala bahagian ekor adalah bahagian hydrophobic, dia benci kepada air. Jadi sebagaimana yang awak boleh lihat, apabila deterjen ataupun sabun dicampurkan ke dalam air bersih ketika proses pencucian, okey, yang pertama sekali apa yang akan terjadi adalah sabun tersebut strukturnya akan diionkan, akan berpecah kepada dua lah, iaitu cation dan juga anion sabun. Yang berfungsi untuk pencucian hanyalah anion sabun sahaja, dan anion terbahagi kepada dua, yang suka air dan yang benci air. Jadi kalau awak tengok kepada gambar rajah, apa yang akan terjadi adalah bahagian anion sabun yang benci kepada air tersebut, dia akan masuk ke dalam grease. Dia akan masuk ke dalam grease. Okey, bahagian ekor tu akan masuk ke dalam grease sebab dia benci air kan. So dia tak nak jumpa dengan air, dia masuk dalam grease. Itu bahasa mudahnya lah. Dan bahagian kepala dia suka air, jadi dia akan berada dekat bahagian luar kotoran, ataupun in this case dia akan berada dekat bahagian luar grease. Jadi apa yang awak kena faham adalah bila sabun campur ke dalam air, okey, dan bila sabun tersebut terpecah kepada cation dan anion, bahagian kepala akan suka dekat air, so bahagian kepala akan berada di luar kotoran, manakala bahagian ekor dia akan masuk ke dalam kotoran, ke dalam grease ini. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, bila fenomena kita dah faham bahawa sabun ini bahagian kepala dekat luar, ekor dekat bahagian dalam. Jadi bila proses pencucian kita akan pintal dia kan. Okey, mesin tu akan berpintal. So bila berpintal, proses pemintalan tersebut, apa yang akan terjadi adalah kotoran yang ada pada pakaian, okey, kalau in this case grease yang berada pada bahagian baju, dalam proses pemintalan tersebut, bahagian kepala ataupun hydrophilic untuk anion sabun ini, dia akan keluarkan grease daripada baju. Maksudnya dia akan angkat
grease tersebut keluar daripada baju. Itu adalah apa yang awak kena imagine lah. Okay, sebab awak nampak dekat sini So, bila dia dah pakaian tu dia berpintal, okay, bila dia dah berpintal, maka makin banyak anion sabun yang akan masuk ke dalam grease. Bila banyak lagi anion sabun yang masuk ke dalam grease, maka dia akan keluarkan grease tu lagi daripada pakaian. Maksudnya dia akan berpisah lah. So in that process juga, dalam proses pemintalan tu juga, waktu dia nak keluarkan grease daripada pakaian tersebut, dia akan berpecah kepada titisan-titisan yang lebih kecil. Maksudnya dekat sini, kalau tadi asalnya grease kita macam ni, so sekarang dia dah dalam proses nak keluar. Selepas dia dah keluar nanti, waktu kita proses pemintalan ataupun kita nak bilas nanti, dia akan berpecah kepada titisan-titisan yang lebih kecil lah untuk grease tersebut. Ok, so ini yang kedua. Dan yang ketiga, ini adalah bila grease tersebut dah keluar 100% daripada pakaian. Ok, sebab awak nampak bila dia berpisah daripada pakaian, lebih banyak anion sabun yang masuk ke dalam grease tersebut. Bila lebih banyak anion sabun masuk ke dalam grease, lagi senanglah kotoran tu nak hilang daripada pakaian. So daripada proses ni lah, bila dia dah 100% berpisah dekat sini, barulah dia jadi kepada titisan-titisan kecil dalam proses kita bilas pakaian kita tu lah. And then daripada situ barulah kotoran hilang daripada pakaian kita. Okey, jadi itu adalah prosesnya lah. Okey, yang ini proses tindakan pencucian sabun. Di mana kalau awak tengok dekat sini, yang pertama, kita ulang balik dari segi yang pertama, apabila sabun ataupun deterjen dicampur ke dalam air, ia akan mengurangkan ketegangan permukaan air lah. Okey, di mana dalam arti kata lain, saya katakan bahawa anion sabun mula masuk ke dalam kotoran ataupun ke dalam grease dalam kes ini. Okey, di mana yang masuk ke dalam grease, bahagian mana? Ekor kepala, bahagian ekor, manakala bahagian kepala akan berada dekat luar. So bahagian kepala itulah yang akan menolak ataupun menarik keluar kita punya kotoran tu tadi. Okey, dan macam saya cakapkan tadi, kita ada anion dan cation sabun yang berfungsi hanyalah anion sabun sahaja. So natrium dia tidak akan berfungsi untuk menarik grease daripada pakaian lah, dia tak ada fungsi apa-apa. Okay, so yang kedua, waktu pakaian kita dibilas itu, kotoran grease dia akan tinggal sedikit. Okay, so in this case, bila dia dah mula nak berpisah daripada baju, mula anion sabun tu mula nak tarik baju keluar dari bukan baju nak keluar daripada pakaian, nak tarik molekul grease ataupun kotoran daripada pakaian tu tadi. Okay, lebih banyak anion sabun akan masuk ke dalam grease tersebut lah. So lagi mudah untuk dia tarik kotoran tu daripada pakaian. So lepas dia dah berpisah in this one, okay, dah completely berpisah, barulah dia akan berpecah kepada titisan-titisan kecil. Dan pada akhirnya, lepas kita dah habis basuh, kotoran grease akan hilang daripada pakaian. Alright, so itu adalah sedikit sebanyak mengenai dengan tindakan pencucian sabun lah. Okay, sebenarnya senang sahaja. Jadi cuma saya suka untuk ulang banyak kali untuk awak lebih mudah faham dan akan sentiasa ingat. Okey, di mana sebenarnya tindakan pencucian sabun ada 3 sahaja explanation. Okey, kalau saya explain dari segi bahasa mudahnya untuk awak nak faham, yang pertama sekali, okey, dalam proses pencucian sabun tersebut, air kita campurkan dengan sabun. So bila air dicampurkan dengan sabun ataupun deterjen, apa yang akan jadi? Anion sabun akan masuk ke dalam kotoran. Yang masuk ke dalam kotoran ataupun ke dalam grease adalah bahagian ekor anion sabun tersebut. So lepas yang kedua, waktu proses kita basuh tu pula, okey, waktu kita proses bilas tu pula, apa yang akan terjadi adalah lebih banyak anion sabun akan masuk ke dalam grease. Okey, bila lebih banyak anion sabun masuk ke dalam grease, bahagian kepala tu akan tarik kotoran tadi keluar daripada pakaian. Lepas dah nak habis basuh, kesemua kotoran tadi dah hilang. Okey, semua kotoran tadi dah berjaya ditarik keluar daripada apa? Daripada pakaian. So dekat situ grease tadi akan berpecah kepada titisan-titisan kecil. So last sekali, lepas dah habis basuh, maka grease ataupun kotoran pun hilang. Itu sahaja dari segi explanation untuk yang mudahnya lah. Okay, untuk pemahaman awak. Okey, jadi untuk tindakan pencucian sabun kita dah selesai. Seterusnya kita akan pergi ke bahagian deterjen pula. Okey, deterjen ni sedikit sahaja saya nak explain. Okey, di mana dari segi proses bagaimana deterjen itu dihasilkan.
Okey, jadi pertama sekali untuk sabun, okay, kita revise balik untuk sabun. Okey, bagaimana sabun itu dihasilkan? Dia akan menggunakan dua bahan, iaitu ester dan juga alkali. Okey, di mana kebiasaannya untuk ester kita akan gunakan minyak sawit dan alkali kita akan gunakan natrium hydroxide. So dua bahan tersebut akan dicampurkan dan dipanaskan. Dalam proses pemanasan tu pula akan kita tambahkan natrium chloride. Untuk apa? Untuk menghasilkan mendakan sabun ataupun untuk apa? Mengurangkan ketelarutan sabun. Lepas itu baru terhasil sabun dan juga gliserol. Tapi untuk deterjen dia sedikit berbeza. Di mana untuk deterjen pertama sekali bahan yang kita akan gunakan adalah alkohol. Okey, di mana alkohol ini kebiasaannya kita ambil daripada hasil petroleum, kebiasaannya. Okey, kemudian alkohol ini pula kita akan tambahkan dengan asid sulfuric H2SO4, akan menghasilkan asid sulfonik. Okey, akan menghasilkan asid sulfonik. Okey, bila dah terhasil asid sulfonik, kita tambahkan pula dengan NaOH, maka barulah terhasilnya deterjen. Okey, di mana okey, dalam erti kata lain, untuk menghasilkan deterjen ini kita ada dua step. Di mana step yang pertama, alkohol yang kita ambil daripada petroleum akan ditambahkan dengan asid. Apa asid yang digunakan? Asid sulfurik. Maka menghasilkan asid sulfonik. Okey, proses yang kedua, asid sulfonik itu pula akan ditambah dengan alkali. Di mana alkali yang kita akan gunakan adalah natrium hydroxide, baru terhasilnya deterjen. Sebila saya katakan alkali, tak bermaksud natrium hydroksida sahaja. Kita boleh gunakan juga kalium hydroksida. Dua ini sahaja. Okey, untuk alkali. Maka akhirnya akan terhasil deterjen. Okey, so proses ni sedikit berbeza lah dari segi penghasilan sabun. Okey, dan dari segi formula ARM dia akan jadi like this one. R usona macam ni lah. Okey, prosesnya formula ARM ni sedikit berbeza. So ini akan jadi kita punya formula ARM. Di mana dari segi struktur sama juga macam sabun. Okey, dia akan ada cation dan anion lah. Okey, di mana cationnya juga kat sini adalah Na+, anionnya adalah yang this one yang besar ni. Dan anion sabun juga, anion kat sini anion deterjen anion deterjen ni padam. Awak kalau awak nak buat nota nanti awak tulis anion deterjen. Alright. Okey, so anion deterjen dekat sini sama juga macam anion sabun, di mana terbahagi kepada apa? Kepala dan ekor. Dan sifatnya pun samalah. Kepala hidrofilik, bermaksud suka air, dan ekor adalah hidrofobik, dia benci kepada air. Okey, mengenai dengan tindakan pencucian deterjen adalah sama dengan tindakan pencucian sabun. So dekat situ saya tak akan cover balik lah dekat situ. Okey, jadi sebenarnya untuk sabun ini sahaja yang awak perlu faham. Untuk deterjen, maaf untuk deterjen ini sahaja yang awak perlu faham lah. Okey, yang akan kebiasaan yang keluar ke dalam exam, kebiasaannya paper 1 ataupun paper 2, soalan yang akan selalu keluar pun just yang pertama, bagaimana deterjen itu dihasilkan. Jadi awak dah tahulah, pertama alkohol daripada petroleum, tambah asid sulfurik, hasilkan asid sulfonik, tambahkan dengan alkali, menghasilkan deterjen. Itu prosesnya. Kemudian yang kedua dari segi formula ARM, yang ini this one, yang ini awak kena hafal lah. Okey, ada yang ketiga dari segi struktur sabun, yang ini terbahagi kepada cation dan anion. Anion pula ada kepala, ada ekor. So apa sifat dia? Satu suka air, satu benci air. Okey, so untuk sabun, maaf, untuk deterjen ini sahaja yang awak kena faham. Okey, jadi saya rasa setakat ini sahaja video kita untuk bahagian yang kedua, dan kita akan pergi kepada bahagian yang ketiga. Okey, bahagian akhir sekali, di mana saya akan terangkan mengenai dengan perbezaan sabun dan deterjen. Di mana perbezaan sabun dan deterjen ni adalah soalan yang kerap keluar dalam exam, di mana markahnya boleh mencecah hingga 4 hingga 5 markah. Paling banyaklah, paling sedikit 3 markah. Okey, so kita akan berjumpa ke video bahagian yang terakhir, yang ini bahagian yang ketiga.